Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua student-student saya sekalian di depan sana. Okey, so awak masih lagi bersama saya Mr. Ahmad dalam e-tuition, dan awak bila tengok muka saya je tak lain tak bukan dia adalah kita belajar berkenaan dengan subjek Additional Mathematics. Okey, jadi kelas video ini kita akan lebih kepada latihan. Sebenarnya dia adalah kesinambungan daripada video sebelumnya di mana saya banyak explain pasal teori berkenaan dengan 6 fungsi trigonometri. Okey. Untuk video ini kita lebih kepada latihan. So allow me to guide you guys through a few of set of questions, and by the end of this video I'm gonna make sure that you guys understand 6 fungsi trigonometri dan aplikasi semua yang awak dah belajar dalam video saya sebelumnya. On all the theories kita akan apply in question. So, okay, let's go class. Untuk 6 fungsi trigonometri ni, by now korang dah tahu dah semua 6 formula di mana awak ada sin, cos, tan, kita ada sec, kita ada cot, kita ada cosec. Betul? Okey. Dan semua teori ini saya telah explain on my previous video. So, let's apply this to our first question seperti di hadapan. Let's go. Okey, kelas, saya bacakan soalan. Tentukan semua nilai X yang mungkin bagi 0 hingga 360 yang memenuhi persamaan berikut. Okey, persamaan dia bagi awak seperti saya buat color merah kotak ini. Cot X sama dengan negatif 1.529. Okay, kelas. So, before we go further, this is the tips. Apabila awak nampak the additional 3 fungsi trigonometri which is awak tak pernah nampak sebelum ni, which is cot, cot, cosec dan sec. Betul? Okay. Untuk permudahkan awak punya calculation dalam persamaan trigonometri awak, apa yang awak perlu buat adalah this one you change ataupun awak tukarkan kepada basic trigonometry, which is kalau cot ini berkait rapat dengan tangent, dan awak tahu cot ini adalah at inverse kepada tangent. So let's simplify this equation first. So saya akan tulis di hadapan. Cot X saya boleh jadikan dia sebagai 1 per tan X sama dengan negatif 1.529. Okey, so di sini awak boleh lihat kita dapatkan tan X, bawa ke sebelah kanan, saya akan dapat negatif 1 per 1.529. Okey, tekan dalam kalkulator. Negatif 1 bahagi dengan 1.529, dan kalkulator saya menunjukkan negatif 0.654. Okey, student-student sekalian, apabila awak nampak tan X sama dengan negatif 0.654, apa yang awak perlu buat adalah sekarang kita nak kena tahu untuk trigonometri ini segitiga dia jatuh di sukuan yang keberapa, sebab kita ada 4 sukuan. Maka untuk awak faham dengan lebih lanjut, apa yang awak perlu buat, awak perlu sketch awak punya Cartesian plane. Saya tunjukkan di hadapan. Okey student, kita ada 4 kuadran ataupun 4 sukuan. Awak lihat dulu trigonometri awak, nilai yang diberi adalah adakah dalam bentuk negatif ataupun positif. Dan di depan menunjukkan tan X kita adalah negatif 0.654. Apabila dia menunjukkan nilai negatif, maksudnya awak dah tahu. Kalau awak guna formula saya dalam video sebelumnya, which is ASTC, all science teacher are crazy, so awak boleh tahu tan X kita nilai negatifnya jatuh di sukuan yang
kedua dan juga keempat. Okey, apabila awak dah kenal pasti lokasi-lokasi trigonometri awak untuk tan, sekarang apa yang awak perlu buat adalah kita perlu cari sudut rujukan. Saya labelkan sudut rujukan pertama di sini alfa. Okey, dan korang semua dah tahu macam mana kita nak dapatkan sudut rujukan. Apa yang kita perlu buat adalah kita letak je dalam kalkulator nilai ini, negatif 0.654. Okey, saya punya cara pengiraan berlainan sikit daripada cikgu-cikgu yang awak pernah jumpa sebelum ni. Sebab apa? Untuk tan X sama dengan negatif 0.654, kita akan guna shift tan. Maksudnya, apabila tan saya bawa ke sana, saya akan dapat nilai X saya adalah tan negatif 1, 0.654. Okey, di sini kemungkinan awak akan kurang faham sedikit. Sebab apa? Sebab kalau awak lihat negatif saya tak bawa. Betul? Okey, sebenarnya dia tak banyak beza pun sebab kita nak tahu nilai sudut itu saja. So, tidak penting untuk awak bawa nilai negatif itu di dalam pengiraan awak. So, dalam kalkulator awak gunakan shiftan, darabkan shiftan 0.654 dan awak akan dapat sudut awak adalah 33.18. Okey, 33.18 student, ini adalah sebenarnya melambangkan itu adalah sudut rujukan, dan awak tahu sudut rujukan ini mestilah kurang daripada 90 ataupun kita panggil sudut tirus. Jadi ini adalah saya labelkan sebagai sudut rujukan. Maka awak boleh nampak dekat sini sudut rujukan saya labelkan sebagai 33.18. Okey, kelas. Untuk awak kenal pasti sudut sekarang ini, kita nak cari nilai X dan X ini mewakili sudut. Apa yang awak perlu buat adalah kita kenal pasti sukuan keberapa kita punya trigonometri tan jatuh di sukuan keberapa, dan kita kena kenal pasti sudut yang kita nak cari itu. Kita tidak boleh pakai sudut rujukan. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu cari sudut daripada paksi X itu sendiri. Maksudnya, kalau jatuh di sukuan yang kedua, kita tahu sudut dia adalah julatnya daripada 90 hingga 180. Maka, kalau saya nak dapatkan nilai X itu, saya dapatkan nilai X1 saya adalah, kalau sukuan kedua saya sudut rujukannya adalah 33.18, maka sudut yang saya nak cari untuk X adalah 180 tolakkan dengan 33.18. Maka saya akan dapat X saya yang pertama adalah, tekan dalam kalkulator, 180 tolak dengan 33.18, dan saya dapat dalam kalkulator saya menunjukkan jawapannya adalah 146.82. Ini adalah jawapan kita yang pertama. Okey kelas, untuk jawapan kita yang kedua berada di sukuan yang keempat, dan awak lihat sukuan yang keempat julatnya daripada 200 hingga 270 hingga 360. Maka apa yang awak perlu buat adalah kita cari X2 360 tolakkan dengan sudut rujukan awak. Tekan dalam kalkulator, 360 tolakkan dengan 33.18, dan
kalkulator saya menunjukkan nilainya adalah 326.82. So, student, awak dah nampak dah sekarang macam mana kita nak selesaikan satu persamaan itu kalau diberi chord tangent. Dan ini adalah trigonometri baru bagi awak selain daripada sin, cos, tan. Dan kita boleh buat summary dekat sini kalau awak dapat persamaan yang melibatkan inverse of trigonometry, contohnya chord, sec atau cosec, awak perlu tukarkan kepada our basic fungsi trigonometri which is sin, cos, tan, dan semuanya boleh dikira dengan mudah selepas itu. Okey, jadi kelas. So, untuk bagi awak lebih faham, kita pergi kepada our next example. Jom. Okey, kelas. Now we go to our second example. Okey, second example ni is totally different daripada kita punya contoh sebelumnya. Sebab apa? Okey, kalau awak lihat di depan, cosec sudut kita sekarang adalah 2x sama dengan negatif 2. Sebelumnya kita hanya guna x saja. Dan untuk bahagian ini saya akan explain a little bit further selepas ini So harap awak bersabar. So sekarang ni kita pergi kepada penyelesaian masalah. Soalan itu sebenarnya dia nak apa? Selesaikan setiap persamaan berikut bagi kosong x sampai 360. Okey, maksudnya kita kena cari nilai x ataupun sudut x yang berada di dalam cosec ini. So, macam saya cakap dekat korang semua, kalau diberi cosec ini adalah inverse of sin. So, maksudnya kita kena tukarkan kepada inverse kepada dalam bentuk sin, maka awak boleh nampak cosec bersamaan dengan 1 per sin 2x sama dengan negatif 2. Maka kalau awak nak cari sin 2x bersamaan dengan negatif 1 per 2. Okay, sin 2x ni atas dan negatif 2 akan turun ke bawah. Okey. Student, kalau awak tengok dekat sini, it's totally different daripada example sebelumnya. Sebab apa? Sebab sekarang ini kita punya sudut telah digandakan dengan 2. So, awak boleh lihat dekat sini, sin 2x. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau saya lukiskan awak a Cartesian plane, kita punya segitiga akan jatuh 2 kali di tempat yang sama. So, apa yang saya tengah merepek ni? Saya akan lukis di depan. Kalau awak lihat dalam Cartesian plane saya, sin 2x dan awak tengok sin ini membawa nilai negatif. Maka apa yang saya perlu buat adalah saya kenal pasti di manakah trigonometri saya akan jatuh. So kalau negatif untuk sin adalah sebenarnya di sudut yang ketiga dan juga di sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. So dia akan jadi begini. Jangan lupa kita perlu cari sudut rujukan kita selepas ini. Okey, apa yang saya cakap tadi, kenapa dia jatuh 2 kali di sukuan yang ketiga dan dia jatuh 2 kali di sukuan keempat? Disebabkan sudut kita untuk 2x adalah sehingga 720. Maka saya akan tulis di depan, sudut kita julatnya adalah sehingga 720. Okey, kenapa lebih daripada 360? Disebabkan soalan kita diberi adalah 2x, maksudnya digandakan dengan 2. So, kalau 360 darab 2, the last angle awak atau sudut terakhir awak adalah 720. Okey. So, dekat sini
Dia menunjukkan yang kita perlu ada jawapan kita untuk X akan ada 4 jenis jawapan yang berbeza. Okey, kita akan cari satu persatu. Jom saya guide korang. So, sekarang ini untuk sin to X, macam saya cakap, abaikan negatif sebab kita nak kenal pasti sudut rujukan kita berapa. Maka, saya akan dapat 2X saya sama dengan sin negatif 1 per 2. Dan saya akan dapat sin X saya, tekan dalam kalkulator, shift sin, darabkan dengan 1 per 2. Kalkulator saya menunjukkan sudut rujukan awak adalah 30. Okey. Kelas, tapi kita tak boleh ambil sudut rujukan sebagai kita punya jawapan disebabkan dia berada di sukuan ketiga dan keempat. Maka saya boleh dapatkan 2X saya adalah bersamaan dengan di sukuan yang ketiga 180 campurkan dengan sudut rujukan kita. Ini untuk sukuan yang kedua. Sukuan yang ketiga. Untuk sukuan keempat, 360 tolakkan dengan 30. Okey, kelas. Macam saya cakap, daripada jalan kerja kita boleh lihat kita baru dapat saja 2 nilai X. So, kita nak kena cari another two. Okey, another two adalah kita bayangkan macam kita pusing sekali untuk sukuan yang ketiga dan keempat. Lepas tu kita pusing lagi sekali untuk masuk balik dalam sukuan ketiga dan keempat. Okey, soalannya, kenapa saya kena pusing 2 kali? Kenapa Mr. Ahmad kena pusing 2 kali? Kenapa buat pening ni kan? Disebabkan sudut kita telah dikala gandakan dengan 2 sampai 720. Maksudnya awak kena pusing 2 kali. Dan bila awak pusing 2 kali, awak akan dapat 4 jawapan untuk X. So, kita cari lagi 2. Di sukuan yang ketiga adalah apabila saya dapat 360 campur 90, kita boleh 360 campur dengan 180, kita boleh dapat 540. So, kita dah bukan 180, 540 di sini dan kita tambahkan 540 dengan sudut rujukan kita. Dan sukuan keempat, obviously kita guna 720 tolak dengan 30. Okey, di sini kelas kita selesaikan semua. 180 campur dengan 30, kita akan dapat 210. 330. 570, 690. Okey, kelas, di sini kita dah sampai ke penghujung. Macam mana kita dah dapatkan nilai X? 2 perlulah berada di sebelah kanan. So, awak kena bahagikan dengan semua sudut yang awak dapat ini dengan 2.
Okey kelas, kita selesaikan satu-satu. 210 bagi dengan 5, awak akan 210 bagikan dengan 2, saya akan dapat 105. Untuk sudut yang kedua, 330 bahagikan dengan 2, saya akan dapat 165. 570 bahagikan dengan 2, 285. Dan yang terakhir sekali, 690 bahagikan dengan 2, awak akan dapat 348. Jadi di sini awak dah dapat lihat, saya dah dapatkan 4 nilai untuk X. Okey, so kelas, so beza je dengan, saya nak tunjukkan apakah perbezaan dengan contoh sebelumnya adalah, kalau awak lihat, kita mempunyai nilai X kita 2 kali ganda untuk example ni. Dan apabila kita punya sudut ini menjadi 2 kali ganda, ingat sampai bila-bila apabila saya lukis di Cartesian plane saya, maksudnya awak perlu pusing 2 kali untuk dapatkan sampai ke maksimum angle ataupun sudut maksimum awak adalah 720 instead of 360. Dan apabila awak bahagikan dengan 2, awak boleh lihat our maximum number adalah 345 darjah. Dan adakah dia mengikuti soalan? Soalan kita daripada 0 sampai 360. Jadi jawapan kita boleh diterima. Okey, so kelas, harap-harap awak faham dengan our very simple example yang saya tunjukkan di depan. So I'll see you guys on the next video. Alright, thank you so much.